antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Ahibbati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas semua nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan ya di dalam majlis ilmu Allah Taala limpahkan kita dengan keberkatan, Allah kurniakan kita hasanah, Allah kurniakan kita kebaikan, Allah kurniakan kita dengan ilmu yang bermanfaat. Moga-moga dengan bertambahnya ilmu kita, bertambahlah iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambah ilmu kita, mudah-mudahan juga membuahkan akhlak yang mulia dalam diri dan kehidupan kita, sehingga dapat kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh petunjuk serta kebaikan dan juga beroleh keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimat sekalian dirahmati muliakan oleh Allah SWT, marilah juga sama kita banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua mengikuti Nabi sampai ke hari kiamat. Juga yang dimuliakan kepada para asatizah, kepada tuan-tuan guru, khususnya bagi moderator kita Haji Zainun dan semua sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama berhimpun untuk kita ambil manfaat daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amalan yang sebenarnya nampak kecil, tetapi ia adalah amalan yang besar yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengangkat kesusahan seseorang. Jadi muslimin muslimat sekalian yang mungkin sekarang berada di kampung ke, ataupun anak-anak datang balik ke, ataupun bersama dengan ahli keluarga pada musim cuti ni, maka pada pagi ni insya-Allah kita teruskan dengan kuliah ini. Mudah-mudahan kita memulakan hari kita dengan keberkatan, dengan kebaikan, insya-Allah. Seperti mana Nabi SAW berdoa, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah bagi umatku pada pagi-pagi mereka. Dan moga-moga pagi ni yang kita buka dengan majlis ilmu. Selain tadi kita dah solat, kita dah zikir, kita dah solat sunat duha ataupun solat sunat isyraq, maka kita sambung majlis ilmu ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan barakah yang besar dalam hidup kita sehingga kita beroleh dengan kebaikan, ketenangan serta kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, mengangkat kesusahan orang lain adalah satu amalan yang sangat-sangat besar. Sebagaimana kita pernah sebutkan sebelum ni juga, bagaimana hidup seorang Islam, kita tak boleh hanya beribadah seorang diri semata-mata, kerana kita dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan dua tujuan. Pertama, Allah SWT sebut dalam surah Az-Zariyat, bagaimana Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu Taala, tidaklah dijadikan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi dasar atau sebab kejadian kita adalah untuk ta'abbud ilallah, beribadah ataupun memperhambakan diri kita kepada Allah Taala. Maknanya taat semua perintah-perintah Allah. Jika Allah perintahkan kita solat, maka kita wajib menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Allah Subhanahu Taala wajibkan kita untuk membayar zakat. Begitulah juga berpuasa di bulan Ramadan. Itu juga ada perkara yang halal, ada perkara yang haram, wajib kita untuk ikuti dan tidak kita melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Maka kita menjadi hamba Allah di dunia ini. Maka hamba ni pastilah dia kena taat kepada tuannya. Apatah lagi ini bukan tuan tetapi Tuhannya. Jadi Allah menciptakan kita, sebab itulah ketaatan pada Allah ni sangat-sangat besar dalam kehidupan yang mesti kita laksanakan. Maka dengan itu kita jaga solat, kita jaga puasa, kita jaga zakat, kita jaga semua perintah-perintah Allah Ta'ala. Manakala yang kedua, sebab kita dijadikan seperti mana surah Al-Baqarah ayat ke-30, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kata Allah SWT, sesungguhnya aku ingin menjadikan di dunia ini adanya khalifah. Khalifah ni maksudnya yang mentadbir,
yang akan menyusun atur, yang akan menggerakkan, ya, yang juga yang akan ada keturunan, ya, yang akan ada kekuasaan. Jadi yang akan ada kepintaran. Maka Allah jadikan kita dengan kelebihan ini, keutamaannya untuk kita menjadi khalifah, ya, iaitu pertama menjadi abdun, menjadi hamba, yakni membuat kebaikan, manakala menjadi khalifah iaitu memberi kebaikan. Jadi sebagai khalifah makna kita semua ada, kita belajar ilmu, kita tingkatkan skill kita, kita memiliki kerjaya, kita memiliki orang kata apa, sesuatu pekerjaan dalam kehidupan kita, kan. Jadi antara disebutkan sebagai contohnya seorang yang menjadi guru, ada orang menjadi penguat kuasa, ada yang menjadi jurutera, ada yang menjadi doktor, ada yang menjadi macam-macam pekerjaan yang ada. Maka itu adalah dipanggil sebagai career, ya. Ia sesuatu perkara yang ada dalam kehidupan manusia dan penting dalam kehidupan manusia, ya. Kerana itu kita lihat semua para anbiya mereka memiliki career mereka masing-masing. Bukan hanya mereka berdakwah, tapi ada rasul yang sangat mahir dalam bidang-bidang kemahiran yang lain. Seperti contoh, berniaga. Nabi Muhammad SAW pakar dalam perniagaan. Begitu juga ada rasul yang sangat pintar di dalam kejuruteraan seperti Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang pintar dalam bidang besi, pembuatan besi, seperti Nabi Daud alaihi salam. Ada yang pintar di dalam mentadbir empire seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, dan banyak lagi kerjaya-kerjaya yang setiap daripadanya ada pahala yang Allah kurniakan sebab kita berkerjaya untuk kita beri kebaikan pada orang lain. Jadi kalau seorang berkerjaya, macam baru-baru ni saya pergi bagi tazkirah di Petronas, jadi saya beritahu pada mereka, bukan hanya ustaz yang dapat pahala hari-hari pergi bagi tazkirah, ya memang itu ada pahalanya. Tapi tuan-tuan perempuan keluar pagi-pagi bekerja, cari rezeki yang halal, itu juga sebahagian dari jihad. Tuan-tuan pergi bekerja dengan jujur, dengan amanah, dengan kebaikan, itu juga sebahagian daripada jihad sebagai khalifah Allah SWT. Iaitu tuan-tuan akan memberi kebaikan pada orang lain. Maka dari kebaikan itu, jika kalau kita kerja dengan jujur, kita ikut syariat, kita menjaga solat, menjaga perkara-perkara yang Allah SWT wajibkan bagi kita ataupun disebutkan yang diharamkan bagi kita, lalu kita menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, lalu kita memberi kebaikan pada orang lain, maka kerja tadi pergi 8 jam sehari itu pun ataupun 9 jam, itu semuanya akan menjadi pahala buat kita di yaumul akhirah. Kerana itu, ya, saya beritahu pada mereka, tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan ada bahagian tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi pahala, kerana tuan-tuan buat memberikan manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan cari oil and gas, cari petroleum ataupun sebagainya, memproses. Maka dengan itu bolehlah orang lain bergerak. Dengan bergerak boleh orang lain bagi kebaikan, menyampaikan kebaikan. Jadi saya nak datang ceramah ni pun saya naik kereta. Saya kena isi minyak juga. Saya isi minyak Petronas. Jadi kalau tuan-tuan tak orang kata usahakan, macam mana saya nak sampai sini? Jadi masing-masing yashuddu ba'duhum ba'da. Islam ni hebat bila umat Islam itu saling membantu sesama yang lain. Masing-masing ada kelebihan, ada keutamaan yang Allah berikan, ya, ada sesuatu yang disebutkan dengan disebut kepintaran atau skill yang bagus yang Allah anugerahkan pada kita, yang mungkin berbeza-beza ataupun yang hampir-hampir sama. Jadi semua itu kerana Allah nak kita jalankan tanggungjawab sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Oleh sebab demikian, dalam kehidupan kita, ya, bukan hanya kita nak mengejar kesenangan dunia. Dalam dunia ni kita nak apa? Kita nak dua saja. Kita nak senang dan kita nak tenang. Kita tak nak senang tapi tak ada ketenangan. Macam sebagai orang kadang-kadang rumah besar, kan, kereta besar. Ada seorang kawan saya cerita, kan, rumah dia punyalah besar, rumah satu orang hamba Allah ni, kan, punya besar, dan ada 6-7 tingkat rumah dia. Kemudian bila malam-malam semua ahli keluarga turun pergi tidur dalam kereta. Sebab apa? Sebab bila tidur dekat rumah, malam tidur atas katil, bangun esok pagi kat tepi dapur. Macam tu. Jadi maksudnya tak tenang duduk di rumah. Ada pula orang yang kerana gangguan dan sebagainya. Ada pula orang yang rumahnya pun besar tapi dia sendiri takut. Takut kau ada orang menyelinap masuk. Ada harta yang banyak tapi dia rasa gusar, dia rasa risau. Kita tak nak macam tu. Kita nak
harta kita atau kesenangan yang kita dapat beserta ketenangan. Biarlah kalau Allah anugerahkan kita rezeki yang besar pun, kita nak rezeki itu tidak membuatkan kita gusar resah dalam kehidupan. Kan, baru ni saya ada tengok satu video orang naik kereta Ferrari dekat negara luar kan. Lalu dia interview orang tu. Jadi orang tu cerita nak pakai kereta ni sentiasa rasa takut. Ni Mak Saleh cerita. Pertama, bila dia nak keluar, dia kena check dulu jalan dia. Adakah jalan ni ada lubang ke? Adakah jalan ni ada tak rata ke? Takutkan terlanggar, nanti tayar pecah pula. Bila tayar pecah, paling kurang RM1,000, RM2,000 nak tampung saja pun semahal tu. Kemudian takut rim bengkok pula. Takut rendah sangat tersagat, nanti pecah pula tangki minyak. Lepas tu kalau pergi pula, dia kena calculate tempat dia pergi tu penting tak untuk dia bawa kereta tu. Kalau tak penting, dia tak boleh bawa. Sebab apa? Kalau tidak, dia akan membazir mileage. Bila banyak mileage-nya, maka harga akan turun dengan sangat cepat. Dia jadi susah pula nak bawa. Kita start engine bawa je kan. Tak kira lah bawa kereta apa kan. Tapi kereta biasa ni kita rasa biasa dia nak bawa kan. Lagi satu, bila dia makan, dia kata dia nak parking pun dia takut. Kerana dia akan parking dekat-dekat dengan tempat makan dia. Takut nanti orang calakan. Takut nanti ada orang tengok. Orang duduk pula atas kereta tu nak ambil gambar. Nampak? Kita tak tahu, ingatkan dia gembira, rupanya dia resah bawa kereta tu. Jadi kita tak nak macam ni. Kita nak harta kita ni biarlah walaupun tak berapa sangat, tapi baik, selesa, senang dan juga tenang. Kita nak pergi mana pun tenang. Kita nak orang kata apa, biar apa yang kita miliki ni nakkan keberkatan. Jadi hidup kita ni tak perlu banyak sebenarnya, tapi biar cukup, biar berkat. Siapa yang boleh bagi cukup yang berkat tu? Allah SWT. Jadi sebab itulah kita doa sentiasa, ya Allah berikanlah harta yang berkat, berikanlah kesihatan yang berkat, berikanlah keluarga yang berkat. Iaitu biarpun biarpun biasa saja mungkin dari sudut dunianya. Maka jangan dibandingkan dengan orang yang lebih. Sebab tu dia ajar kita dalam Islam, kalau dalam nikmat tengok orang yang lebih kurang daripada kita. Jangan tengok orang yang lebih tinggi pada kita. Kalau tengok orang paling tinggi, maka syaitan akan datang dan dia akan mula datangkan rasa hasad. Dia akan mula tiupkan rasa, bisikkan kita rasa kedengkian. Dia akan bisikkan kita rasa tak cukup. Dia akan bisikkan kita rasa tak syukur pada Allah. Jadi tengok orang yang lebih susah pada kita. Kalau kita naik kereta, tengok orang naik motor masa hujan-hujan. Tengok orang tunggu bawah jabatan masa hujan. Ada pula kalau kita naik motor, tengok orang yang naik kereta, orang yang naik bukan kereta, orang yang naik basikal. Siang kat dia basikal jadi kayu kan. Jadi maksudnya apa? Kita sentiasa akan rasa bertambah syukur pada Allah SWT. Jadi sebab tu kita minta hidup kita ni biar berkat. Kalau harta, biar berkat harta. Iaitu berkat harta maksudnya apa? Bila bertambah harta tu, semakin kita banyak buat amal soleh. Semakin kita buat kebaikan. Semakin kita suka mengangkat kesusahan orang lain. Macam tu, kita nak berkat. Kalau kita sihat, iaitu kita nak sihat yang berkat. Jangan sihat yang mana habis masa dia dengan benda sia-sia. Kan? Dia sihat, tapi masa dia tak ada benda lain. Dia main game je, siang sampai ke malam. Jangan terkejut, bukan budak-budak je main game. Bapak budak pun main game kan. Sampai maknanya apa, tak keluar-keluar daripada rumah, tak ambil endah apa pun sebab main game. Akhirnya bercerai sebab bapak ni rajin sangat main game. Nampak? Zaman sekarang memang penuh dengan mehnah. Jadi sebab tu kita sebut biarlah umur kita berkat, iaitu umur kita dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan mengangkat kesusahan orang lain, dipenuhi dengan memberi kebaikan dan membuat amalan soleh. Begitulah juga kita nak keluarga yang berkat, keluarga yang soleh, keluarga yang baik. InsyaAllah doa Allah Ta'ala kurniakan bagi kita kebahagiaan yang berpanjangan, insyaAllah. Baik, maka sekarang kita pergi kepada satu hadis. Satu hari Nabi SAW pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, dan ada bersama itu seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah pun maknanya apa, bersama dengan Rasulullah telah pun beritahu. Wa qala Nabi SAW, man nafasa ala mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nabi SAW ada satu perkara yang sangat penting Nabi sampaikan dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni sekadar ulang kaji, namanya Abdul Rahman bin Sakhar. Dia bukan nama dia Abu Hurairah, nama panggilan dia, nama manja dia. Pasal apa? Sebab dia suka kucing kan.
Jadi kucing dekat Malaysia dengan kucing kat tanah Arab tak sama, ya. Saya pun ingat, alah, suka kucing, orang Malaysia pun ramai suka kucing. Rupanya ada satu hari tu, saya berada dekat dekat tanah Arab lah, dekat Yaman. Saya nampak 2 ekor anjing berlari macam kena kejar dengan orang. Rupanya bila dia lari-lari, tengok-tengok yang kejar dia, kucing yang kejar dia. Hebat kucing Arab ni. Jadi sebab tu sesuailah panggilan Abu Hurairah tu, sebab dia sabar nak melayan kucing yang memang garang dan juga lebih garang lagi daripada anjing. Tersebut kata kucing tanah Arab ni. So, Nabi gelar dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kerana dia sangat suka dan sangat cinta pada makhluk Allah yang namanya kucing. Jadi Abu Hurairah maksudnya bapa kucing. Jadi Nabi SAW beritahu, man nafasa an mu'min, sesiapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin, min kurabid dunia, daripada kesulitan dunia. Kesulitan dunia ni apa? Banyak kan? Orang dalam kesusahan, orang dalam kepayahan, orang dalam keadaan tersekat, tersepit, macam-macam keadaan. Mungkin dia kekurangan harta untuk membeli makanan, mungkin dia kurang harta untuk teruskan kehidupan, mungkin dia perlukan bantuan, apa saja kesulitan, hatta sekecil-kecil kesulitan. Yani kalaulah kita nampak keadaan orang tu, dia tak boleh nak meneruskan perjalanan dia kerana sesuatu, kita tolong angkat kepayahan itu, maka kata Nabi SAW, nescaya kata Allah SWT, Nabi SAW beritahu, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan angkat kesulitannya pada hari kiamat. Sebab tu Nabi SAW berpesan, kalaulah kita nampak di tepi jalan ada sesuatu yang menghalang, bukan tepi jalan raya saja, di rumah kita ke, di pejabat kita ke, di mana-mana, kita nampak ada kursi tengah jalan, kita nampak ada benda tengah jalan, kita nampak ada perkara yang mungkin nanti orang lalu orang kena elak, orang susah, sehingga kalau dialihkan, itu tandanya adanya iman pada seorang tu. Itulah tandanya kebaikan kecil yang kita boleh buat pada orang lain. Sehingga Nabi beritahu, siapa yang tolong orang macam tu, hatta sekecil perkara macam tu pun, Allah akan mudahkan sehingga kesulitannya pada hari kiamat. Kiamat ni apa tak ada kesulitan? Ya Allah, masa kita sakaratul maut pun kita dah sulit dah. Kesulitan sakaratul maut. Yang ni pada ketika itu akan terujilah iman kita. Akan terujilah kepercayaan kita. Akan terujilah Islam kita. Kerana saat itu syaitan akan datangkan banyak perkara-perkara yang akan membuatkan seorang hamba itu keluar daripada agama. Ini bila? Waktu sakaratul maut. Sebab syaitan dia tak nak kita mati dalam iman. Maka akan datanglah dia dengan rupa mak ayah kita. Akan datanglah pula dia dalam rupa orang yang kita percayai, untuk mengajak kita meninggalkan iman pada Allah. Maka sebab itulah siapa yang banyak tolong orang di dunia, Allah tolong dia ketika itu juga. Sebab tu waktu kematian ini, kita tengok orang-orang yang suka tolong orang lain, mati dia pun Allah bagi nampak tanda-tanda husnul khatimah. Apa tanda husnul khatimah ni? Kata Nabi SAW, bila orang tu meninggal dunia kan, bila dia meninggal dunia, tanda husnul khatimah yang besar apa dia? Iaitu apabila dia meninggal, orang semua sibuk cerita kebaikan dia. Hamba Allah ni dulu baik, hamba Allah ni dulu lembut, hamba Allah ni suka tolong orang. Nampak? Kerana apa? Kerana dunia dulu dia buat kebaikan ikhlas kerana Allah SWT. Dia tolong orang kerana Allah Ta'ala. Dia bagi kebaikan pada orang kerana Allah Ta'ala. Maka bila dia mati, kata Nabi SAW, tanda seorang tu husnul khatimah, bila orang sibuk cerita kebaikan dia. Maksudnya apa? Allah dah tolong dia dah masa tu. Kematian dia kematian yang ada tanda kebaikan, maksud dia mati dalam iman kepada Allah. Manakala kalau hidup di dunia banyak menyusahkan orang, banyak bermusuh dengan orang, banyak menyakiti orang lain, banyak mengambil hak orang lain, banyak mengutuk orang lain, akhirnya bila dia meninggal dunia, orang sibuk cerita buruk dia. Dan itulah kata Nabi, tanda seorang itu su'ul khatimah. Jadi sebab tu kita pilih sekarang ni, untuk kita wafat, meninggal dunia kita dalam keadaan macam mana? Orang cerita baik ke? Orang cerita buruk? Lalu kami tanya guru kami, macam mana? Macam mana kita nak mati orang cerita baik kita? Tidak ada jalan lain melainkan masa hidup kita buat kebaikan yang banyak, dan kita tidak mengharapkan itulah balasan daripada manusia, melainkan hanya kepada Allah SWT. Sebab tu dalam hal ni baginda Nabi pesan pada kita, ada orang di hari akhirat yang dia ni berjihad di jalan Allah, lalu dia pun syahid.
Ada pula orang ni yang dalam keadaan dia ni banyaknya ilmu dia, mengajar ilmu pada orang lain, lalu dia meninggal dunia. Ada pula seorang lagi yang dia ni banyak harta, lalu banyaknya dia infakkan harta ni pada jalan Allah. Lalu seorang demi seorang bertemu Allah. Seorang yang mati syahid tu pun dia kata, ya Allah, dulu aku ni ada hidup aku. Ya, maka Allah tanya, apa yang kamu perbuat dengan hidup kamu? Maka dia kata, aku telah berjihad pada jalan kamu kerana kamu ya Allah. Lalu aku pun syahid. Allah kata, kamu penipu. Sebab dulu kamu jihad bukan sebab aku, tapi sebab nak orang muliakan kamu. Maka sekarang masuk, kamu dah dapat dah kemuliaan tu, maka sekarang masuklah dalam neraka. Nampak? Lepas tu, hati kita kena siasa betulkan kerana Allah Ta'ala. Hatta dalam jihad sebesar itu pun boleh jadi terbatalnya oleh kerana niat yang salah. Seorang yang menyampaikan ilmu, macam saya pun baca hadis ni pun rasa seram je kan. Menyampaikan ilmu, dia kata, aku telah menyampaikan ilmu ya Allah dengan kerana kamu. Padahal kata Allah, kamu penipu. Kerana masa dunia dahulu, kamu menyampaikan ilmu sebab kamu nak kemuliaan manusia. Kamu nak orang muliakan kamu. Kamu nak orang kata kamu alim. Kamu dah dapat sekarang, maka masuklah dalam neraka. Allah. Dan yang terakhir sekali, orang yang sedekah. Ya Allah, dengan harta aku sedekah ya Allah. Ya, lalu Allah Ta'ala beritahu, kamu ni penipu. Sebab dulu masa dunia bukan kamu sedekah kerana Allah, tapi kamu sedekah sebab kamu nak orang muliakan kamu. Oh, dia ni orang kuat sedekah. Dia ni banyak harta, kuat sedekah. Dia nak orang muliakan dia. Dia nak orang ada kuasa dia. Jadi akhirnya Allah Ta'ala beritahu, kamu dah dapat semua tu kan? Maka sekarang masuklah dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah para jemaah sekalian dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala. Bila kita bantu satu orang, mudah-mudahan Allah bantu kita saat kepayahan kita. Ya, saat kematian kita, saat sakaratul maut, saat dalam kubur. Ya, kerana Allah Ta'ala akan beri bantuan pada orang yang suka bantu orang lain, ya, sehingga dia dalam keadaan dalam kubur pun Allah bantu dia. Bila dia bangkit di hari qiyamah pun dia dibantu. Dia diberikan escort, dia ada orang yang teman dia, dia ada orang yang bantu dia. Sehingga kehidupan akhirat dia senang. Nampak? Jadi sebab itulah kita dalam hidup ni fikir macam mana nak angkat kesusahan orang lain. Kalau ada orang yang kita kenal susah, bermula dengan keluarga kita. Kata Nabi SAW, Thummal aqrab fal aqrab. Nak mula buat baik pada orang, mulakan dengan orang yang paling dekat. Kemudian pada orang yang lebih dekat, kemudian seterusnya. Maksudnya apa? Kalau kita nak buat baik pada orang, mulakan dengan ahli keluarga kita yang susah dulu. Ada tak adik-beradik kita susah? Tolong mereka dulu. Ada tak pakcik-makcik kita yang susah? Tolong mereka dulu. Ada tak lepas tu kejiranan kita yang susah? Tolong mereka. Sehingga Nabi beritahu, satu jiran orang mukmin ya tidak lengkap imannya apabila dia kekenyangan di rumah sedangkan ada jirannya yang dalam keadaan kelaparan. Ini satu muhasabah untuk saya dan semua jemaah sekalian, untuk cakna orang-orang yang sekitar kita. Kalau mereka susah, kalau mereka payah, kita kena sama-sama tolong dan bantu mereka. Maka siapa yang melepaskan kesusahan seorang, Allah akan lepaskan dia kesusahan di hari akhirat. Ini yang pertama. Jadi ini dalam apa situasi pun boleh ya. Kita melepaskan kesusahan ahli keluarga kita, melepaskan kesusahan jiran kita, melepaskan kesusahan orang sekeliling kita. Hatta kita tak kenal pun, kita tetap akan dapat balasan di hari akhirat. Bahkan daripada kewafatan kita pun Allah dah beri bantuan sampailah ke hari kiamat. Dan seterusnya, wa may yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Baik, yang kedua. Kata Nabi SAW, siapa yang mudahkan orang lain. Kalau tadi siapa yang selesaikan kesusahan orang lain. Kali ini siapa yang mudahkan orang lain. Sedangkan disebutkan orang yang sedangkan dia dalam kesulitan, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita, kalau kita senangkan orang, Allah senangkan kita. Ingat tu je. Ya, kalau kita ada sesuatu perkara yang kita ni boleh senangkan orang, maka senangkanlah orang. Kerana Allah nanti akan menyenangkan kita. Dan kalau kita dalam hidup kita ni, janganlah seseorang tu menyusah-nyusahkan orang lain. Contohnya dia ada kuasa, dia susah-susahkan orang supaya orang tu rasa payah dalam urusan. Itu tak boleh kan. Macam orang jaga kaunter, dia banyak boleh dapat pahala sebenarnya kalau dia sabar. Ni dah habis dah pukul 5 ni pakcik kena datang esok pula. Kesian pakcik tu padahal dia dah tunggu 3-4 jam dah.
maka sabarlah sikit, sedekah sikit dekat dia. Tak apalah, saya tolong pakcik, selesai 10 minit, selesai dah urusan dia. Maka kita senangkan urusan dia, Allah senangkan urusan kita. Di jalan raya kita punya kereta tu menutup sikit jalan motor, kita buka sikit jalan motor, motor boleh jalan, itu pun dapat pahala memudahkan orang lain. Kalau dalam apa ni, kehidupan kita nampak ada orang tengah susah angkat barang, kita tolong angkat, kita dapat pahala, sehingga Allah juga akan tolong kita di dunia dan juga akhirat. Maka sentiasa senangkan orang lain. Siapa dia kita nak senangkan ni? Mula keluarga, kejiranan, sampailah seterusnya. Lebih kita banyak senangkan orang, Allah akan senangkan kita dunia dan akhirat. Baik. Seterusnya. Dalam hadis ini, qala Nabi SAW, iaitu yang seterusnya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang seterusnya lebih kritikal sikit. Afwan, gerak-gerak sikit kamera. Okey. Yang seterusnya agak kritikal sikit kerana Nabi SAW beritahu siapa dia yang dalam hidup dunia dia tutup keaiban seorang Muslim yang lain. Maknanya keaiban ni apa? Benda yang memalukan. Kalau dicerita, orang tu akan malu. Mungkin dia buat sesuatu yang malulah, memalukan. Jadi kita ni yang tahu benda tu, kita jangan sebar-sebarkan. Sebab apa? Sebab siapa yang maknanya tutup keaiban seorang Muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi ni kita kena ajar anak-anak kita kan. Mungkin kawan-kawan dia balik rumah dia cerita kan, cucu kita ke. Tahu tak kawan dia masa kat kelas terkencing dalam kelas, dia cerita. Jadi kita kena ajar dia kan. Siapa simpan keaiban orang lain, maka Allah akan simpan keaiban dia. Ada masa dulu kita pun buat benda yang memalukan, tapi Allah Ta'ala pun simpan keaiban kita. Jadi macam itulah juga kita yang dewasa ni, jangan mudah-mudah berkongsi perkara yang mengaibkan kan. Kadang-kadang sekarang ni dekat media sosial suka sangat orang kongsi keaiban orang lain. Orang tu terjatuh lah, orang tu orang kata apa, orang kata buat kesilapan yang memalukan lah. Dia orang suka kongsi sebab nak gelakkan orang tu. Sebab bagi dia bila gelak kita ceria. Bila kita ceria kita akan bahagia. Nampak? Padahal dia menggelakkan keaiban orang lain. Maka bahaya kalau kita duduk dalam keadaan situasi macam ni. Sebab tu Nabi SAW pesan, siapa yang dia ni jaga keaiban orang lain, dia tak cerita, maka dia simpan. Kalau orang tu buat salah dengan Allah Ta'ala, dia tegur orang tu. Dia tegur, dia kata, tak baik, kamu tak boleh buat macam ni. Apa yang kamu buat ni tak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka orang tu pun berhenti buat. Dia tak cerita kat orang lain pun. Itu tandanya orang tu menutup aib seseorang yang lain. Maka bila dia tutup aib seorang yang lain, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup keaiban dia di dunia dan sampailah ke akhirat. Ada benda-benda aib yang kita buat, benda-benda yang memalukan. Hari ini Allah masih lindungkan. Jadi sebab itulah kita kena jaga keaiban orang lain juga. Kalau kita tahu, maka jangan disebar-sebarkan. Biarlah antara dia dengan kita saja, kita pun merahsiakan dan kita lupakan. Bila dia kembali kepada kebaikan, maka jangan diceritakan. Sebab tu baginda Nabi SAW tidak izinkan sahabat-sahabat yang dulunya pernah melakukan kesilapan apabila mereka tidak pergi peperangan. Mereka tidak pergi peperangan. Antaranya Ka'ab, seorang sahabat bernama Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, dan 2 orang sahabat yang lain. Mereka mengakui mereka tak pergi perang. Sebab apa? Sebab tak ada sebab yang lain. Maka apabila mereka beritahu pada Nabi SAW, mereka kata mereka tak ada sebab, maka memang tak pergi perang. Maka Allah Ta'ala jadikan ujian buat mereka. Nabi tak bercakap dengan mereka lama. Sampailah Allah turun balik ayat Quran yang mengangkat kembali kemuliaan mereka tu. Sehingga mereka tak bercakap dengan mana-mana orang Islam, tak bercakap dengan dia. Nabi pun tak bercakap dengan dia. Jadi sedih sangat. Akhirnya Allah Ta'ala angkat balik kemuliaan mereka. Dan selepas tu Nabi tak bagi lagi sahabat-sahabat buat perkara yang sama lagi, kerana Allah telah memuliakan mereka sebab mereka telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nampak? Jadi sebab itulah kita dalam hidup dunia macam ni. Dan samalah juga seperti kata para ulama, kalau kita satu dosa atau kesilapan, maka janganlah dibuka keaiban tu bila Allah dah tutup. Kadang-kadang orang ni dia dah buat silap dulu kan,
Lalu dia pula bangga-bangga punya cerita pula. Saya dulu macam gini. Jangan cerita dah. Ya, bila Allah simpan keaiban kita, maka jangan kita pula pergi buka balik. Itu tandanya dia tak menghargai bila Allah tutup keaiban dia. Maka jangan cerita dah. Senyapkan dan bertaubat pada Allah Ta'ala, kembali pada Allah SWT. Dan bila Allah dah rahsiakan, artinya Allah kasih pada kita. Allah nak kita berubah lebih baik. Jadi sebagai orang tu, dia pula bangga cerita. Aku dulu macam ni. Jangan maka melainkan untuk beri pelajaran. Kalau keadaan tertutup, nak beri nasihat, nak beri pelajaran, supaya orang yang dia kenali itu berhenti dari buat kesilapan macam dia. Itu tak apalah. Ini dia bangga-bangga pula cerita, tak boleh. Maka sesuatu keaiban yang telah pun ditutup oleh Allah, maka tutuplah, simpanlah dengan sebaik-baiknya. Maaf sekalian, batuk sikit. Jadi siapa pula yang mengetahui keaiban saudaranya yang lain, maka rahsiakanlah. Jadi itulah nasihatkan dia dan rahsiakan. Jangan dibuka keaiban dia sehingga menyebabkan dia sukar dalam kehidupan dia. Maka kalau kita tutup keaiban orang lain, Allah akan tutup keaiban kita di dunia dan juga di yaumul akhirah. Jadi para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya baginda Nabi SAW pun bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sekejap Muslim. Okey. Jadi sekarang kita lihat yang seterusnya. Qala Nabi SAW dalam hadis ini, iaitu wallahu fi aunil abdi, dan Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa memandang hamba. Siapa dia hamba-hamba yang Allah selalu pandang? Maksudnya Allah sayanglah pada hamba dia tu. Bila Allah selalu pandang dia, Allah selalu melihat dia, Allah selalu beri perhatian kepada dia. Iaitu maka al abdu fi auni akhihi, selama mana seorang hamba tu suka menolong saudara-saudaranya. Jadi inilah di antara manfaat atau kelebihan menolong orang lain. Iaitu saat kita tolong orang lain, kita jangan ingat pertolongan kita pada orang tu sia-sia. Walaupun orang tu tak terima kasih pada kita, walaupun orang tu tak hargai pada kita, walaupun mungkin kita sendiri pun tak jumpa lagi dah dia lepas tu. Lepas kita buat baik kat dia, kita sendiri pun tak jumpa dah dia. Tetapi kata Allah SWT, yang suka tolong orang lain, walaupun manusia tak balas dia, tapi Allah tetap selalu pandang dia. Iaitu Allah akan selalu tolong dia. Jadi sebab itulah bila kita dalam waktu-waktu bila pun kita suka tolong orang, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong kita. Tapi tolong dengan ikhlas lah. Jangan, maksud ikhlas tu tolong mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan tolong dengan kata apa, mengharapkan balasan ataupun kemuliaan atau penghargaan daripada manusia. Maka dengan itu, insya-Allah Allah akan sentiasa juga tolong kita dalam waktu kita susah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Selama mana kita selalu cari orang susah, selalu tolong mereka, selalu bantu orang susah. Jadi macam mana pula situasi kalau orang tanya, habis Ustaz, kalau ada orang pura-pura susah macam mana kita tolong dia? Kalau dia berpura-pura, dia menipu, itu urusan dia dengan Allah. Bila kita tolong orang tu, tetap kita akan dapat pahala seperti mana yang Allah Ta'ala telah pun bagi pada kita. Bila kita tolong orang dalam kesusahan. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat memuliakan hamba-hambanya, yang mana apabila dalam hidup mereka suka untuk menolong orang lain. Bila kita suka tolong orang, tak kira lah apa juga pertolongan kan. Mungkin dalam kata apa, family kita ke, mungkin dalam karya kita. Alhamdulillah kita pun sonok saya pun sonok tengok kadang-kadang masjid buat masak-masak sama-sama, kupas-kupas bawang, bukan membawang tapi kupas bawang. Bila kupas bawang sama-sama, potong-potong itu sama-sama, buat sama-sama semua, maka semuanya tu berpahala di sisi Allah. Jangan ingat benda tu kosong je. Oh, tak ada apa ke, kita dah masak susah-susah ni, kat jemaah ni malam ni ada program, dah masak susah-susah, masjid tak bagi apa pun. Jangan je tu. Bila kita mula start untuk berharap balasan dari manusia, maka akhirnya kita akan rugi pahala yang besar. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
khairah. Apabila kita buat satu kebajikan, bukan pekerjaan. Kalau kita kerja memang kita kena dapat gaji. Contoh kita nak start buat sesuatu ni, khidmat atau pekerjaan, tuan tu pun cakap, okey kamu buat sekian-sekian, kamu dapat RM1,000. Maka bila kita dah buat sungguh-sungguh, dah siap, kita memang boleh tuntut RM1,000 tu. Itu memang hak kita. Tapi ini dalam hal urusan kebajikan. Macam tadi rewang, memang tak ada cerita pun kata nak bagi ganjaran ke, nak bagi apa ke. Jadi kita buat memang lillahi ta'ala. Kita buat je kerana Allah, kan? Jadi insya-Allah, kata Allah SWT sebut dalam Quran, siapa yang buat amalan walaupun sebesar zarah, seperti mana pun kebajikan yang dia buat, walaupun orang tidak nampak, orang tak hargai, tapi tetap dia akan dapat kebajikan, iaitu pahala balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita jangan risau kita buat baik. Aku buat baik ni orang tak nampak pun. Aku buat baik ni pengerusi masjid tak nampak pun, tak hargai pun, tak apa, jangan risau. Kita buat kebaikan bukan sebab manusia tapi sebab Allah. Bila kita buat kerana Allah, jangan risau, akhirnya nanti Allah itu kan Al-Karim, yang maha mulia, maka dia boleh memuliakan kita. Jangan risau, buat dia kerana Allah, akhirnya nanti Allah akan datangkan kemuliaan pada kita, dunia dan akhirat. Dan ini di antaranya. Lalu seterusnya kata baginda Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi Nabi SAW beritahu bahawa bagaimana kalau seseorang itu menempuhi jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu Taala. Jadi hadis ni sebenarnya bersambungan. Selalu kita baca satu-satu kan. Sebenarnya ini satu hadis yang bersambungan. Daripada tolong orang menuntut ilmu, macam kita pergi menuntut ilmu, Allah Subhanahu Taala anugerahkan kepada kita jalan menuju syurga Allah Subhanahu Taala. Jadi bila kita pergi menuntut ilmu, pun jangan risau. Ada orang kata, "Uish, menuntut ilmu ni apalah dapat sangat kan?" Tak ada apa pun pergi menuntut ilmu. Tapi sebenarnya kat dunia memang kita tak nampak, tapi yang Allah akan nampakkan bila di yaumul akhirah. Besarnya sehingga jalan nak masuk syurga yang ekspres. Kita kan semua suka ekspres kan. Kalau nak bayar barang nak ekspres. Kalau naik bas nak ekspres. Kalau naik train nak ekspres kan. Semua nak ekspres kan. Jadi kalau kita nak masuk syurga pula, apa caranya nak ekspres? Kena banyak tuntut ilmu. Kena banyak pergi cari majlis ilmu. Sekarang ni lah banyak mudah dah masuk dalam online, sahabat pencerita Quran ke mana-mana ke, kita dapat ilmu dah. Dulu kan payah nak kena gerak, nak kena naik kereta. Sekarang masih ada lagi, tapi ada jalan-jalan yang Allah mudahkan lagi. Maka kalau kita pun maaf sekalian, kalau kita pun usaha mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seterusnya baginda Nabi SAW menceritakan bagaimana kelebihannya tadi itu adalah kelebihan orang-orang yang membantu orang lain atau menolong orang lain. Jadi kita balik kepada syarahnya. Ada ulama sebut apa maksud kurbah, seperti yang kita sebut dalam hadis tadi. Yang dimaksudkan dengan kurbah itu atau kurbatan min kurabid dunia. Jadi kurbah itu maksudnya adalah kesulitan yang berat. Dan tanfis pula. Ada hadis pula sebut man nafasa. Man nafasa yang disebutkan dalam hadis tadi, disebutkan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi tanfis pula membawa maksud meringankan beban. Jadi kalau tafrish iaitu menyelesaikan, itu lebih besar lebih besar lagi pahalanya. Jadi maksudnya ada pertama kurbah iaitu mengangkat kesulitan orang lain, mengangkat kesusahan dia. Yang kedua tanfis, meringankan beban dia. Dan tafrij, ini paling besar iaitu menyelesaikan permasalahan dia, kekurangan dia ataupun apa yang disebutkan dengan ujian dia. Jadi sebab tu disebutkan dalam hal ni di antara memudahkan orang yang susah ialah menyelesaikan masalah dia. Kalau mungkin dia berhutang, tapi bukanlah hutang kereta. Kalau hutang kereta macam mana nak bayar kan.
hutang rumah, boleh tak tolong selesaikan hutang rumah saya? Tak boleh tak. Kan, itu lain kan. Ya, hutang yang maksudnya dia kalau tak ada benda tu, dia daruriyah. Macam contohnya makanan. Saya terpaksa berhutang sebab nak makan. Maka kita selesaikan hutang dia. Boleh? Itu antara perkara yang ditekankan dalam hadis tadi. Ya. Jadi, pihak yang pula yang memiliki pula hutang, yang memberikan hutang pula. Ya. Maka hendaklah dia mudahkan orang yang dia bagi hutang. Contohnya dia bagi hutang pada seorang, orang itu tak boleh nak lunaskan hutang dia sekarang, maka dia bagi apa? Dia bagi masa lagi. Tak apa, bayar nanti 2 bulan lagi tak apa kan. Macam yang berlaku dalam ketika PKP sebagainya kan, ada tuan-tuan rumah yang dia amalkan hadis ni kan. Tuan rumah ni dia bagi sewa rumah. Lalu orang yang sewa tu tak ada pekerjaan, hilang pekerjaan. Lalu dia pun kata, dia pun ketuk pintu kan. Jadi orang yang duduk dalam rumah tu pula lari, menyorok. Pasal apa? Dia tak boleh bayar hutang. Rumah dia dah 2 bulan tak boleh bayar. Jadi tuan rumah tu pun cakap daripada luar, dia kata tak apalah kan, saya halalkan yang sebelum-sebelum ni. Nanti bila dah ada kerja, bayarlah balik. Maka orang yang buat macam tu lah yang termasuk dalam hadis ni. Dia buat apa? Dia menyelesaikan masalah orang lain. Ya, dia memberi masa dan dia juga menghapuskan hutang kalau ada. Jadi dengan itu dia menjadi orang yang mendapat kebaikan yang besar dunia dan akhirat. Jadi sebab tu kita ni bila kita ada kemampuan harta, kita boleh tolong orang dengan cara apa pun. Itu antara jalan-jalan pintas menuju syurga Allah Subhanahu taala. Maka kita menghalalkan hutang, kalau kita boleh halalkan lah. Maka itu satu perbuatan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Betul Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini Allah ajar siapa? Kita orang Islam. Kalau kita ada kuasa dari sudut harta, maka orang tu berhutang dengan kita kesukaran, berilah tangguh hutang itu fanadhiratun ila maisarah, kepada waktu sampai dia lapang. Wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan menyedekahkan sebahagian atas semua hutang itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi ini dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Nak beritahu begitu anjuran Islam untuk bantu orang lain, bantu di dalam memberikan kebaikan pada orang lain, memberikan pertolongan pada orang lain, memberikan, disebutkan dengan manfaat kepada orang lain. Hatta orang yang kita berhutang dengan kita pun, kita bagi dia keringanan, kita bagi dia kata apa, kemudahan bayaran ataupun sebagainya, ataupun kita halalkan, maka pahalanya besar di sisi Allah SWT. Ya, kita tahu sekarang ni ada isu-isu, kadang-kadang orang beritahu bila orang tu berhutang dengan dia, maka dia pula yang berhutang tu pula jadi macam bos pula, dia pula tak nak bayar. Jadi yang bagi pinjam pula yang kena meminta-minta pula hutang dia. Itu satu sifat yang tak baik. Kerana dalam Islam, hutang ni memang dibolehkan. Dain ni dibolehkan. Bahkan ada ayat yang paling panjang dalam Quran adalah cerita pasal hutang. Dan bila kita sebut tentang hutang, bagi orang beriman, dia mestilah, kalau dia yang berhutang, dia mesti beramanah dalam membayar hutang tersebut. Ada satu kisah dalam hadis, bagaimana seorang lelaki ni dia berhutang dengan seorang lelaki yang lain. Lalu lelaki ni bagi dia hutang jumlah yang banyak, emas. Dan lelaki yang berhutang ni pula dia kata, wahai hamba Allah, pada purnama yang kedua, lepas ni purnama pertama, purnama kedua, macam itulah lebih kurang, saya akan bayar balik semua ni pada masa yang telah pun ditentukan ini. Maksudnya saya akan tepat waktu saya akan bayar. Jadi lelaki tadi ni pula bawa pinjamannya emas ni, bawa naik kapal. Lelaki yang bagi pinjam tadi kata baik-baik tak apa. Dia pun pergi dia pun naik kapal. Sampailah ke tempat yang jauh, dia pun berniaga dan akhirnya mendapat keuntungan daripada wang pinjamannya itu dah berlipat kali ganda dah. Jadi bila sampai 2 purnama, dia nak balik. Sebelum 2 purnama tu dia nak balik, nak bagi hutang dekat kawan dia. Kawan dia yang dia pinjam tu. Jadi apa dia buat?
oleh sebab dia tunggu berhari, tak ada pun kapal yang bawa dia pergi tempat tu, iaitu tempat saudara dia yang berhutang. Sedangkan saudara ni pun tunggu dekat sana nak menerima bayaran balik daripada hutang dia tu. Jadi dia pun tak tahu nak buat macam mana, tapi dia nak tepat janji dia nak tepati janji dia. Maka apa dia buat? Dia masukkan emas dia tu di dalam satu bekas, satu kain yang diikat dengan kuat. Kemudian dia cari kayu, batang pokok. Kemudian dia masukkan dalam batang pokok tu, dia tutup rapat-rapat. Kemudian dia doa, ya Allah, pemilik langit dan juga bumi, aku hari ini berhutang dengan seorang hamba Allah dan aku telah berjanji pada dia untuk bayar pada sekian-sekian hari. Maka kau sampaikanlah harta ini kepada hamba-Mu ini. Dia pun ambil kayu tu, dia baling ke lautan. Maka kayu tu pun bergeraklah di lautan. Subhanallah. Dengan kuasa Allah Ta'ala, akhirnya lelaki yang tadi, yang bagi hutang tu, bila tiba hari di mana dia sepatutnya dapat balik duit hutang dia, yang kawan tadi tu tak dapat nak jalan, tak dapat nak sampai, akhirnya dia jalan tepi pantai sebab tunggu kapal. Bila tunggu, akhirnya ada sebatang kayu yang besar. Kayu itu taklah besar sangat, dia kayu yang terdampar di tepi pantai. Dia pun tengok, oh kayu ni bagus kot kalau buat bakar, nak buat api dan sebagainya kan. Jadi dia pun buat apa? Dia pun tanpalah menyangka apa-apa, dan kemudian dia kata, oh hari ni agaknya sahabat dia tu tak boleh nak sampai kot, tak ada kapal daripada tempat tersebut. Dia pun redalah, tak apalah. Jadi dia bawa balik kayu tadi. Dia pun potong kayu tu, terkeluar emas, bersepah emas yang sama jumlahnya dengan kawan dia pinjam tadi. Rupanya kayu tu Allah sampaikan ke tempat orang tu kerana begitu kesungguhan dia untuk membayar hutang. Dan laki tadi yang sabar walaupun hutang dia belum terbayar, akhirnya sampai kayu tu. Kesungguhan dia nak bayar hutang, Allah sampaikan. Akhirnya bila dah dia ambil dia emas itu pun, dan ditanya, tidak ada orang yang kata mereka punya, maka memang sebenarnya dia punya, kan. Sampailah dah berbulan-bulan lamanya, barulah lelaki yang hutang tadi pun balik. Dia pun naik kapal dan dia bawa satu kantung emas lagi. Sebab dia takut kalau apa yang dia telah sampaikan tu tak tak sampai kepada sahabatnya. Tapi akhirnya bila jumpa sahabatnya pun terkejut dan menceritakan bahawa aku telah jumpa kayu. Adakah kamu menghantarkan kayu tu? Dia kata ya, dan aku berdoa pada Allah, Masya Allah. Dan di sini ada satu lagi kantung emas, kerana hasil daripada pinjaman kamu tu membawa keuntungan yang besar buat aku. Maka lelaki yang bagi pinjam tadi, dia dapat 2 kali lipat. Satu yang hutang tadi, satu lagi hadiah dari kawan dia. Manakala kawan dia pula yang jujur tadi, diberikan keuntungan dalam perniagaan yang berlipat kali ganda. Maka inilah antara kelebihan orang-orang yang berusaha nak tepati janji, berusaha nak buat kebaikan, berusaha nak bantu. Maka kalau kita ada kemampuan, kita berikanlah. Kalau kita tak mampu nak beri hutang, tak apalah, kan. Kerana itu bukanlah satu kewajipan, tetapi ia satu dari cabang memudahkan orang. Kalau kita mampu, kita bagi. Kalau dia tak mampu nak bayar, kita minta sajalah hak kita semana yang ada. Tetapi Allah juga beritahu dalam Quran tadi, yang lebih baik kalau kamu boleh halalkan sebahagian, kamu halalkanlah, ataupun semuanya jika ia sesuatu yang baik bagi kamu kalau kamu tahu. Jadi itu antara yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan pada kita dalam Al-Quran Karim. Baik, para jemaah dikasihi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali Allah Taala berfirman dalam Al-Quran Karim, iaitu dalam salah satu dari surah yang biasa kita bacakan, iaitu surah Al-Ma'un. Apabila kita membaca firman Allah surah Al-Ma'un, kita akan dapati bagaimana Allah Taala dalam surah itu mengajar kita untuk membantu orang lain dengan apa kemampuan kita. Lepas tu kita lihat surah Al-Ma'un. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ara'aital ladzi, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kata Allah SWT, tahukah kamu adakah orang yang mendustakan agama? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah apabila kita sebut tentang orang yang mendustakan agama, kata Allah Taala, iaitu orang yang berlaku zalim terhadap anak yatim.
mengambil hak anak yatim atau menzalimi mereka atau mengherdik mereka ataupun buat mereka ketakutan dan sebagainya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ada orang nak bagi bantuan pada orang miskin, dia pula halang. Ni pula perangai-perangai yang Allah benci dalam Quran. Allah sebut, ya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun, dia solat tapi dia suka lalai-lalaikan solat dia, semayang lambat-lambat, semayang dalam keadaan masuk dah waktu lain baru nak semayang, itu Allah Ta'ala tak suka. Alladzina hum yura'un, dan solatnya itu adalah kerana manusia, untuk ditunjukkan pada orang lain, bahawa dia solat, dia ni bagus. Maka ini sesuatu yang Allah ajar kita supaya kita sentiasa betulkan niat kita solat kerana Allah. Dan terakhir, ini dia, wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang tidak memberikan sedikit pertolongan kepada orang yang ingin mendapatkan atau orang yang sepatutnya mendapatkan pertolongan. Ma'un ni maksudnya pertolongan yang kecil. Apa kata mufassirin tentang ma'un? Iaitu kalau kita boleh tolong orang tu dia nak makan tapi dia tak ada bekas atau dia tak ada kuali nak masak, kita bagi dia pinjam kuali, itu adalah ma'un, itu adalah pertolongan yang kecil, lalu akhirnya lepas dia dah masak, dia pulang balik kuali kita. Ataupun cangkul, dia nak kata apa, nak tanam pokok tapi dia tak ada cangkul, maka kita bagi dia pinjam cangkul, lepas dia dah siap, dia bagi kita balik, itu adalah ma'un. Maka orang-orang yang tidak mahu memberi pertolongan walau sedikit saat dia mampu, ini adalah orang yang yukadzibu biddin. Allahu Akbar. Allah sebut mereka itu berdusta terhadap agama. Maksudnya dia cakap dia Islam, dia Muslim, tapi sebenarnya dia berdusta semata-mata. Allahu Akbar. Jadi sebab tu kita ni jangan rasa lokit nak bantu orang lain. Kita boleh bantu sikit, bantu sikit. Kita boleh bantu banyak, kita bantulah banyak. Dan orang-orang yang tidak menghalang diri daripada memberi bantuan pada orang lain, maka mereka inilah orang-orang yang beriman, yang Allah cinta pada mereka. Seperti yang kita sebut dalam hadis tadi, bagaimana Allah akan berikan banyak kelebihan, banyak keutamaan, banyaknya manfaat bagi orang yang suka tolong orang lain. Maka insya-Allah Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, bukan kita ni disuruh tolong ni bagi semua benda, tak. Tapi Allah Ta'ala beritahu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kamu nak tolong orang, maka berilah infak atau sedekah dengan sedikit daripada apa yang telah Allah rezekikan pada kamu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak dari apa yang kita bicarakan pada pagi ini mendapat manfaat, mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan semangat kita untuk terus membantu saudara-saudara kita yang mana ada di Malaysia, juga di Palestin kalau kita mampu, insya-Allah. Pagi tadi sedih saya tengok satu video tu, seorang anak ni menggigil, meninggal dunia, ayah dia semua meninggal dunia, tinggal dia seorang je dalam keluarga yang tak meninggal dunia. Mata dia pula dah bengkak sebelah kerana kesan bom, tapi dia tengah makan biskut. Teringat macam anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. Jadi subhanallah, kita bantulah apa yang kita mampu, beri sumbangan, teruskan munajat, teruskan doa, mudah-mudahan Allah beri kemenangan bagi umat Islam dan khususnya pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin di Palestin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi setakat ini dulu jemaah sekalian, aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekiranya saya ada kesilapan, khilaf, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada soalan yang Ustaz. Baik, baik, insya-Allah. mungkin ada soalan yang nak diajukan. Ustaz, mungkin boleh buka 1-2 soalan kan? Insya-Allah. Dipersilakan. Semua nampak faham ya, insya-Allah. Yang dalam ruangan chat ni saya tengok dalam soalannya dalam konteks berhutang tu. Kadang-kadang ahli keluarga yang nak tolong saudaranya terpaksa berbincang dengan keluarga buruk yang suka berhutang, lepas tu dia akan berhutang dan seterusnya berhutang lagi, tak berhenti-hentilah kan. Adakah ini juga membuka aib saudaranya kalau kita bercerita ke apa ke berbicara pasal dia? Baik,
memberi hutang itu sesuatu amalan yang besar pahalanya, kerana dia bantu seorang ketika kesusahan lah, Tetapi jika kita dapati ada seorang yang jenis dia suka melakukan penipuan dalam hutangnya sebagainya, maka cukuplah sekali untuk dia, tapi tidak lagi diberikan lagi di waktu yang lain. Ataupun jika seseorang itu kita dapati dia tidak amanah di dalam membayar hutangnya, maka tidak perlulah kita terus memberikan hutang baginya. Kalau kita nak bagi pun kita bagi sedekah je lah pada dia. Jangan kita hutangkan, mungkin kerana itu juga akhirnya nanti akan jatuhkan kita pula kepada dosa-dosa. Bila kita mula mengutuk dia, kita buka aib dia. Jadi tak boleh pula macam tu. Jadi bila orang bagi hutang, memang dia dah jadi kebajikan, tapi dia kena sabar dalam memberi hutang. Sebab tu kalau kita tak mampu memberikan, jangan beri. Jangan berikan hutang kalau kita tak mampu berikan. Maka berilah saja pertolongan ma'un yang mampu kita tolong dia. Contoh dia kata, saya tak ada makanan, tak ada makanan, tapi saya ada bahan-bahan. Bahan-bahan saya ada, nasi saya ada. Kita bagi tolong dia dari sudut yang lain. Contohnya kita belikan makanan untuk dia ke, atau kita tolong masakkan untuk dia ke. Kita sedangkan kalau kata itulah cara membantunya, maka kita boleh tolong dengan cara yang sesuai untuk melepaskan dia dari kesusahan. Kalau memberi duit itu menjadi kesukaran nanti, maka tidaklah menjadi wajib untuk kita memberikan. Tapi kalau kita mampu, maka kita bagilah. Tapi kita bila dah bagi, kita kena ikhlas. Kita kena tahu ada kata apa, risiko-risiko yang mungkin orang tu tak bayar balik. Maka sebab tu Allah beritahu yang sebaik-baiknya kalau kamu boleh halal, kamu halalkan. Kalau dah teruk sangat orang ni tak boleh bayar, daripada kamu teruskan berdosa, buka aib dia, halalkan, insya-Allah Allah gantikan lebih baik, Sebab tu bila kita nak bagi hutang, kita juga boleh select siapa yang kita boleh bagi, insya-Allah. Wallahualam. Betul Ustaz, walaupun di kalangan adik-beradik sendiri kan Ustaz kan, kadang-kadang itulah tak tolong kan adik-beradik, macam itulah kiranya. Boleh tolong tapi dengan kemampuan kita lah, jangan sampai kita kesusahan pula, macam tu. Betul, Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, bukan semua tapi sebahagian yang mampu kita berikan pertolongan, kita bagi. Bukanlah kata kita tamak ataupun kita tak nak tolong, tapi kita tolong dengan kemampuan kita. Wallahualam. Bak kata pepatah buat baik berpada-pada Ustaz kan. Okeylah, jazakallahu khairan pada Ustaz Muhammad Arif Zaki atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai topik yang itu keutamaan amalan mengangkat kesusahan orang lain ni. Ia menunjukkan besarnya keutamaan seseorang yang membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim, sama ada dengan bantuan harta, tenaga ataupun fikiran ataupun juga nasihat kan. Kalau tak bantu, tak mampu dengan harta, baik kita nasihatkan dia dengan cara yang kita mampu. Okey, mungkin dapat menyedarkan dia ke Ustaz kan. Dan itulah antara orang yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Dan demikian itu Allah akan melepaskan dirinya dari satu hari kesusahan yang pada hari akhirat, pada hari kiamat itu kelak. Itu yang penting kan Ustaz, kalau tidak di dunia, di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan ianya menjadikan kita ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Dan diberi kefahaman buat kita semua dalam memahami syariatnya. Dan Ustaz, memang tajuk hari ini memang menarik bagi saya lah Ustaz. Memang rasa memang kena sangat pada semua orang Ustaz kan. Dan Ustaz, kita tutuplah dulu Ustaz, tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan salat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.